Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid 1 dan 5. Okey, pada hari ini seperti biasa hari Jumaat, tarikh 16 Julai 2021, kita meneruskan sesi PPR kita bagi subtopik yang sama iaitu wang, tetapi memberikan tumpuan kepada tajuk dapat wang dan catat wang. Boleh rujuk buku teks Matematik tahun 1 jilid 2 muka surat 20 hingga 21. Tersasul pula saya. So, seperti biasa cikgu nak ingatkan anak murid semua bersedialah sebelum kita apa-apa. Cikgu harap semua dah sedia melalui orang kata apa, dah sarapan, dah pun mandi kan, jadi segar badan kita nak belajar pada hari ni kan. Okey, untuk buku teks gunakan untuk buku tulis gunakan buku tulis petak ataupun kotak seperti mana yang biasa kita buat dalam kelas tu, dan jangan lupa tuliskan maklumat berikut. So hari ni hari Jumaat 16 Julai 2021, tajuk wang, iaitu kita memberikan tumpuan kepada bagaimana mendapatkan wang dan juga mencatat wang. So hari ni murid akan belajar daripada mana sumber wang tu kita boleh dapat, sama ada diberi orang ataupun kita simpan, dan seterusnya bagaimana cara kita untuk mencatat kewangan dan membelanjakannya kepada cara ataupun cara yang terbaik, sama ada kita simpan ataupun kita belanja mengikut keperluan. Okey, so cikgu pergi kepada my view board. Okey, buku teks seperti biasa, muka surat 20 hingga 21. So dekat sini murid akan dapat lihat okey, dia berkenaan dengan bagaimana murid-murid mendapatkan wang. Okey, biasa wang ni budak-budak lah biasa suka kan, pada hari raya dia boleh dapatkan wang tersebut. Kedua, mungkin hadiah-hadiah ni hadiah daripada siapa? Okey, hadiah ni mungkin dekat sekolah dia mendapat anugerah murid contoh keseluruhan dalam kelas, semua mata pelajaran dia dapat baguslah TP6. Jadi pihak sekolah melalui guru besar dan pentadbir lain, PK Kurikulum, PK HEM dan PK Koko bersatu hati bersama guru-guru untuk menyediakan kepada murid yang setiap kelas yang dapat mata pelajaran terbaik, semua mata pelajaran TP6, kita bagilah dia duit. Okey, contoh kat sini kita nak bagi berapa untuk semua mata pelajaran? Okey, RM50. So dah dapatlah RM50 kat sini. Daripada mana duit tu datang? Kalau hari raya orang bagi kan, siapa yang bagi? Okey, seterusnya. Okey, cara nak dapatkan duit juga mungkin diberi oleh datuk. Datuk beri, mungkin kita ni cucu kesayangan datuk kan, jadi dia berilah kita duit tu, kita dapat duit mungkin daripada wang jualan. Kita jual apa, bantu mak kita ni ke, jual nasi lemak ke, air tebu ke, kuih-kuih ke, apa orang kata lagi, jual-jual dalam online kan, urusan niaga di dalam alam maya, kita jual apa, wang tempah, contoh hotdog, contoh burger sedap kan. Jadi kita boleh beli kat situ. Okey, selain itu juga kita dapat wang dalam bentuk wang saku dekat sini. Cikgu bawa ke tepi sikit lah sebab apa orang kata kamera ni ganggu. Jadi ini adalah antara cara bagaimana murid dapatkan wang. Ni cikgu tunjuk. Apakah cara lain untuk dapatkan wang? Cuba fikir. Apakah cara lain? Apakah cara yang murid boleh dapatkan wang selain daripada duit raya, hadiah, wang saku? Kat sini tunjuk wang jualan, datuk beri, mungkin daripada mak kita, mungkin orang saya saja nak hadiahkan kan, mendapatkan wang. Macam-macam cara boleh kita dapat wang, asalkan dia melalui cara yang baik dan bagus, bukan cara tak elok lah. Contoh macam mencuri kan, curi duit tabung orang, duit tabung kakak kita ke, duit tabung kat sekolah, duit kawan, kita ambil duit kawan, tu bukan cara dapatkan wang. Jadi murid kena faham dekat sini pada muka surat 20. Okey, seterusnya bila dah tahu cara dapatkan wang, kita mesti simpan duit tu kan, dan ikutkan secara sistematik, murid akan dapat simpan duit tersebut melalui dengan mencatatkan dia. Okey, so kat sini kita dapat lihat bagaimana urusan duit yang kita dapat tu kita boleh simpankan dia. Dekat atas ni contohlah, saya simpan duit, saya nak beli beg. Dekat sini Liming dia merancang, dia simpan duit nak beli beg barulah, dompet ni, tapi dekat sini dia tengok dengan harga berapa, RM10. Jadi dia rancang lah untuk simpan duit tu. So dah bersama, cikgu nak ingatkan juga murid-murid 1 dan 5 bagaimana nak dapatkan sesuatu benda yang awak memang inginkan. Okey, nakkan sangat benda tu. Contoh sekarang orang nakkan sangat tablet kan, sibuk cakap pasal tablet. Imak dia dapat Surface, dia dapat iPad, adik tak dapat pun, nak dapatkan tablet. Beli tablet-tablet murah kat Shopee dia jual, Lazada dia jual, lebih kurang dalam harga 300. Nampak macam kita tak mampu, tetapi melalui simpan
Kita simpan wang, okey. Kita tak mustahil dapat kumpul RM300 ni untuk beli tablet, untuk beli apa lagi? Beli buku untuk kita baca. Ada kawan-kawan perempuan, murid-murid perempuan rancang nak beli beg apa. Cikgu pun tak tahulah jenama-jenama yang awak suka sekarang yang warna pink tu apa, katakan. Yang lelaki lah suka karakter-karakter hero Melayu kita. Jadi terpaksalah kumpul duit untuk beli sesuatu benda. Ingat boleh, kita boleh kumpul. Sekiranya awak yakin dapat kumpul duit tu sebanyak mana dengan harga nilai barang tu, insya-Allah awak boleh beli. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak pergi kepada jadual bagaimana Liming tu bina jadual kewangan dia untuk dia nak beli beg tu. Jadi boleh ke Liming tu boros? Dia kata kat bawah ni, dengan beg duit tu jika dia boros, boleh ke dia beli? Mungkin kalau dia boros dia tak boleh beli. Jadi apa yang dibuat kat sini, dia rancangkan kewangan dia. So dia binalah jadual start bermula bila. So dekat sini murid perlu lihat, sekiranya nak simpan duit, murid kena pandai susun jadual. Kena adakan jadual begini, tarikh duit tu dapat bila, sumber wang tu daripada mana, jumlah dia berapa, simpan berapa, belanja berapa. So kita dapat tahu jumlah berapa duit yang ada pada setiap hari. Ataupun tak setiap hari pun tak apa. Macam sini kita lihat Liming ni dikumpul bermula 10 hari bulan Mac. Kemudian 16 hari bulan tu disimpan lagi. So beza berapa hari? 6 hari. So dekat sini beza berapa hari. Jadi dia dapat simpan sikit-sikit lah. Okay. Jadi sini dia dapat simpan RM5. Dekat sini dia dapat simpan berapa. Jadi dekat yang belanja ni awak kena tolak tau. Macam ni contoh nenek dia beri RM10. Kita dah belajar lebih kurang operasi tolak. RM10, jadi dia simpan RM5. Kenapa akhir jadi dia belanjakan kat sini RM5? Sebab apa? Dia beli buku cerita. So dekat sini dia kena tolak lah. Bila 10 tolak 5, kita tinggal 5 lah baki dia. Jadi dia simpan RM5 dekat sini. Contoh juga kalau cikgu tolak tepi sekejap Okey, kalau tentang wang saku tu. Okey, wang saku 90 sen. Sumber kewangan ni wang saku lah pada asalnya. Mungkin dia simpan ke apa, tak pasti. Tapi harga dia 90 sen. So dekat sini kalau kamu tengok, kejap cikgu padam Okey, 90 sen. Okey, tadi kita dah ke tepi yang RM5 tu, awak kena ingat Okey, 90 sen. Jadi dia telah gunakan untuk beli roti, dia tolakkan 90 sen tolak dengan 40 sen. Jadi tinggal berapa? Tinggal 50 sen. So dekat sini adalah baki dia simpan lagi. So kena catatlah dekat sini dia dapat simpan berapa? 50 sen. So dia cari lagi sumber kewangan lain dengan menjual tin. Nampak tak? Jadi dia jual tin dia dapat RM5 dekat sini. Jadi apa yang dibelanja dekat sini kita tak nampak. Jadi murid boleh fikirlah apa dia nak belanja dengan RM1 ni. Okey, contoh cikgu bagi kat sini, katakanlah dia dah jual tin kan. Nak dapatkan orang kata sesuatu benda lain, contoh dia haus ke kan. Jadi dia beli air kotak. Tadi dia jual tin tu dia dapat RM5 kan. Jadi dia belilah air kotak. Air kotak tu harga berapa? RM1. So kat sini jadi baki dia RM4. Dia beli apa? Air kotak. Jadi dekat sini kamu tengok dia belanja apa? Dia belanja air kotak. So dia dapat simpan berapa? Dia kena tolak ke bahagian sini. So dia dapat simpan RM4. Mampu ke lagi dia nak beli beg yang berharga? Berharga berapa tadi tu? Kita tengok berharga RM10. So kita kira lah dekat sini 5. Okey, RM5. Sekejap cikgu padam Okey, kita tengok dia mampu tak beli. Jadi apa yang kita perlu buat? So murid kena rancang juga perbelanjaan supaya dapat simpan duit seperti mana Liming ni tadi. Okey, so sekarang ni simpanan yang pertama nenek bagi tadi RM5 kan. Dia dapat simpan RM5. Kemudian 50 sen. Okey, kemudian dia dapat simpan RM4. Jadi awak rasa cukup tak? Sini baru ada RM9.50. So dia kena cari lagi 50 sen. Tak banyak. Macam mana nak cari 50 sen tu? Mungkin dapat duit saku mak bagi ke pergi sekolah, mak bagi RM2, simpanlah 50 sen. RM1 tu belanjakan, ataupun 50 sen tu belanjakan, RM1 tu simpan. Tapi tak mustahil lah. Nak simpan sekarang pun makanan pun ikut kadang dah RM2 kan. Air 50 sen dah RM1.50. So tak boleh juga nak simpan kan. Tapi terpulang kepada murid, bagaimana kita menguruskan kewangan kita. So kat sini cikgu dah tunjukkan Okey, seterusnya ini adalah jadual.
Cikgu pun dah camp ni macam menghalang lah. So kat sini apa yang cikgu nak, ada 5 ruang kat sini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 bermaksud 5 latihan yang awak perlu buat. Contoh kat sini, buat macam mana jadual yang ada pada muka surat 21 tu. Liming kan. Contoh, awak mulakanlah. Dekat sini mudah je, buat yang mudah-mudah je. Tarik, katakanlah hari ni, berapa hari bulan? 16 hari bulan 7 2021. Sumber kewangan awak daripada siapa? Katakanlah mak. Okey, mak bagi berapa? Mak bagi RM1. Okey, awak ada tak nak belanja? Ada kan nak belanja beli roti kan? Beli roti harga berapa sen? 20 sen. Jadi kat sini simpan, awak kena tolakkan tau. Maksudnya dekat sini RM1. Kena tolakkan dengan belanja tadi tu, 20 sen. So, tinggal berapa? 80 sen kan? Jadi masuk kat sini 80 sen. Senang je. Okey, lepas tu hari Sabtu tak dapat pula. Okey, katakanlah hari Senin kan. 19 hari bulan 7 2021. YB datang kat rumah awak. Dia bagi bakul makanan. Yalah sebab pandemik kan, bagi bakul makanan. Dia bagi sekali duit. Dia tak bagi duit kat mak ayah awak, dia bagi dekat awak. Tulis kat sini. Datuk Ali. Dia bagi berapa? RM20 dia bagi banyak. Tiba-tiba awak tengok kat bahagian belanja ni, tiba-tiba RM20 dah banyak. Saya dah ada ni RM20 tambah dengan 80 sen ni. Dah ada RM20.80 dekat sini kan. RM20.80 ni. Jadi nak belanja ke tak? Awak pun terfikir nak belanja lah mak, nak beli buku. Awak tulis kat sini beli buku. Okey, tolakkanlah buku tu harga berapa? RM1. Jadi RM20 yang Datuk Ali bagi, awak tolakkan RM1. Baki dia jadi berapa kat sini? RM19 kan? Masuk kat sini RM19. Dah dapat tulis dah. Seterusnya, tarikh ni berbeza-beza. Tak semestinya dekat-dekat. Kadang-kadang jauh-jauh tarikh dia. Jadi, yang ni lagi, yang nombor 1, nombor 1, 2 awak buat sendiri. Aduh, tersasul-sasul saya. Okay, nombor 1, nombor 2 buat sendiri. Awak ikut yang saya buat. Nombor 3, 4 dan 5 ni awak cuba buat sendiri. Dia berpandukan pertama, masukkan tarikh. Kemudian sumber wang tu siapa bagi. Nak simpan berapa. Kalau nak belanja, belanjalah. Tapi ingat nak belanja tu mesti tolak dengan wang yang dibagi tadi tu. So, awak dapat simpan dekat sini. Belanja mesti tolakkan dengan wang yang asal. Wang asal tu apa? Sumber wang yang dapat tadi tu tolakkan dengan belanja tadi. Kemudian letak dekat bahagian simpanan. Jadi awak akan tahu jumlah duit tu berapa. Nampak kan? Mudah je kerja dia. So, yang ini nanti buat dalam okey, ni buku tulis matematik petak kita. Okey, jadual yang cikgu tunjuk ni dekat words ni awak pindahkan. Nombor 1, 2 ni salin balik. Nombor 3, 4, 5 ni awak buat apa yang awak fikir. Sumber kewangan ni siapa, simpan berapa, belanja berapa. Bila dah belanja baru pergi kepada simpan ni. Macam mana nak dapatkan baki simpanan daripada sumber kewangan ni, tolakkan dengan belanja. Kalau tak ada belanja, tak ada masalah lah. Contoh, orang bagi awak dekat sini, bagian dekat sumber wang ni dia bagi RM30. So awak tak nak belanja, tolak je lah. So simpan dekat sini, campur tau. Pertama, campur kedua, campur ketiga, campur keempat, campur kelima. Nanti awak dapat jumlah simpanan awak. Itu cara nak kumpul duit. Kena berusaha. Daripada daya satu ni kita akan belajar untuk berjimat cermat. Bila kita jimat cermat, kita dapat simpan duit banyak dan kita boleh beli apa yang kita nak. Tapi kena berhemah lah. Tu cikgu pesan. Okey, seterusnya cikgu tak paksa nak murid cikgu buat kerja hari ni siap tak. Tetapi ingat, selepas nak buat ataupun sebelum nak buat, tolonglah. Okey, isikan kedatangan. Cikgu agak kecewa kedatangan tak isi. Nampak ini Mylin LA Cikgu Fauzi ni tekan je 1 dari 5. Tengoklah awak punya kedatangan, awak isi lah. Katakan sini contoh cikgu bagi nama. Awak letakkan nama, katakanlah Arisha Farhana. Tekan submit. Submit ni maksudnya hantar. Dah terada dalam data cikgu. Cikgu tahu Arisha Farhana dah buat kerja dah hantar. Okey, dia terpulang kepada awak nak buat kerja tu hari ni ke, petang ke, tengah hari ke, malam ke, hari Sabtu ke, Ahad boleh. Tetapi jangan sampai kerja tu dah masuk sampai minggu buka sekolah. Dah buka sekolah so dah banyak kerja. Jadi tak buat. Jadi tak nak Jadi jadilah seorang murid yang jujur dan amanah. So cikgu tak nak bercakap banyak. Sebenarnya kita tak lama lagi nak bercuti dan cuti Hari Raya Aidiladha. Cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Jaga diri baik-baik. Sentiasa duduk kekal di rumah. Amalkan SOP kalau nak keluar tu. Hati-hati. Amalkan SOP seperti biasa. So cikgu nak ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Aidiladha. Jumpa lagi
selepas naik cuti lagi. Selepas naik cuti sekolah nanti. Assalamualaikum.